Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi dapat kita berkumpul sekali lagi pada minggu ni untuk sesi tazkirah yang ke-53. Okey. So, hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita memulakan sesi tazkirah ni, saya ingin terlebih dahulu menjemput ingin memulakan, moga kita boleh membuka majlis kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Yang berbahagia Prof. Datuk AIR Dr. Wan Hamidun Wan Baruzaman, Dekan Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UKM. Seterusnya, para timbalan dekan, para penolong dekan, para pengurusi jabatan, para pegawai pengurus fakulti, para kaki tangan akademik, para kaki tangan pelaksana, dan para hadirin kesiasiaan seterusnya yang kita hormati, penceramah kita lah pada pagi ni, insyaAllah. Sebelum tu saya ingin menjemput yang berbahagia Datuk Dekan kita untuk memberikan sedikit kata-kata haluan lah sebelum kita memulakan tazkirah. Jemput Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua. Terima kasih Saudara Syaiful, moderator kita pada pagi ini, daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, JKMP tu, Syaiful. Dalam nama tu JKMB. Oh, nanti saya betulkan Datuk. Tapi tak apa, Prof. Cik Usna memang JKMB dulu. Tak tukar JKMP. Yang dimuliakan, yang dikasihi Profesor Cik Usna Azhari, penceramah ataupun tazkirah kita pada pagi ini, yang tak asing lagi kepada kita semua, nanti akan diperkenalkan oleh Cik Syaiful, latar belakang bila beliau mula PKM tahun 79. Nanti kita mendengar sedikit sebanyak saya akan kongsikan. Tajuknya pada hari ini work-life balance, keseimbangan dalam hidup dan kerja. Timbalan-timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi jabatan dan ahli-ahli akademik dan bukan akademik Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang dikasihi sekalian, juga sahabat-sahabat daripada luar fakulti yang turut mengikuti majlis tazkirah kita pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini kita dah sampai ke siri 53 di mana kita telah mengadakan, untuk makluman Prof. Cik Usna, kita memulakan semenjak saya menjadi dekan tahun lepas bulan Mei, dan kita break hanya pada masa cuti umum, dan kalau Jumaat cuti kita tak buatlah. Dan setiap minggu kita adakan pelbagai topik yang merangkumi banyak aspek lah, kerohanian, ada juga tentang motivasi dan sebagainya lah. Dan pagi ini pun kita nak mendengar apa yang dikongsikan. Apa yang penting pada saya ialah kita duduk mendengar dengan niat untuk mengamalkan. Kan agama ialah satu perkara yang kita kena belajar, kita kena amalkan, dan kita kena sampaikan. 3 fungsi kita. Kalau nak memperbaiki diri ni, kita kena sentiasa ada niat sepanjang masa untuk belajar, daripada cradle sampai kepada lahat. Kita sentiasa belajar. Walaupun nak menuntut ilmu, kalau zaman dulu nak menuntut ilmu ni jauh perjalanan sahabat-sahabat sampai ke bandar, masa tak ada perjalanan macam kita naik kapal terbang tu, mereka sampai berjalan jauh semata-mata nak mendengar satu hadis, tak dapatkan ilmu. Hari ini di depan mata kita melalui internet ni semua dibentang depan kita, sekelip mata kita dah sampai dalam majlis ilmu. Sebab itulah kita kena bersyukur Allah Ta'ala masih hidupkan kita dalam dunia yang sementara ni, dunia yang mana kita sebenarnya dalam satu perjalanan menuju ke alam yang kekal. Dan perjalanan itu akan kata tak berakhir lah. Dia bermula, ada permulaan tapi tak ada pengakhiran bagi manusia dan jin. Tempat ultimate ialah di syurga atau neraka. Sebab itulah dalam kita bekerja, dalam kita menjalani kehidupan berkeluarga dan sebagainya, kita perlu ada balance, keseimbangan antara semua perkara lah. Tak boleh lebihkan satu perkara, kurangkan satu perkara. Maknanya pertengahan, dan kita tidak ekstrim mana-mana orang kata aspek. Jadi ini kita nak mendengar Prof. Cik Usna yang sangat berpengalaman. Kakak kita lah, ada setengah ibu pada masa beliau
mula kerjaya di UKM, ramai daripada kita ni masih belum lahir ke dunia ni. Saya sempat, saya 62, tahun ni dah 60 umur, lahir tahun 62. Jadi tanpa melengahkan masa, saya kembalikan. Terima kasih kepada semua warga FKB yang sudi hadir. Slowly akan bertambah jumlah ni. Biasanya kita boleh kadang-kadang mencecah 200 lebih. Dan kalau kita buka kepada semua satu universiti, lebih lagi daripada tu. Welcome back Prof. Cik Usna, kakak saya ni. Welcome back to the faculty, dan hari ini pada saya satu hari yang bersejarah di mana kita dapat mendengar semula celoteh dan orang kata apa yang akan dikongsikan bersama kita oleh Prof. Cik Usna, Prof. Emeritus Cik Usna. Dan terima kasih kepada Jabatan Kejuruan Mekanik dan Pembuatan, Engineer Dr. Zamri dan ahli-ahli kerana sudi hostkan kita punya tazkirah pada pagi ini. Mungkin akan datang kita nak buat semi-physical ataupun hybrid di bilik ALS, kita berada di sana dan yang lain boleh online. Okay, terima kasih. Back to kembali kepada Cik Syaful. Terima kasih Cik Usna sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk atas kata-kata tadi. Okay, jadi kita boleh teruskanlah dengan tazkirah kita pada hari ini yang bertajuk Work-Life Balance yang akan disampaikan oleh Prof. Emeritus Dr. Cik Usna Azhari. Okay. So sebelum Prof mulakan tazkirah dia, izinkan saya untuk menceritakan sikit latar belakang Prof lah. Okay. So Prof Emeritus Dr. Cik Usna Azhari bermula bekerja dengan UKM pada September 1979, ya betul? Selaku tutor di Fakulti Sains Jalan Pantai Baru. Jadi UKM yang pertama lah tu, pembukaan UKM pertama dekat Jalan Pantai Baru, KL dia. Jadi bertugas sebelah UM. Dekat sebelah UM tu. Okey. Tugas akhir di UKM sebagai Profesor Adjung. Saya pun tak pasti apa tu Prof. Profesor Adjung tu. Di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina lah pada pada September 2017. Okey. Beliau telah dianugerahkan Profesor Emeritus pada April 2021. Sekarang disenang dikenali sebagai seorang penulis, penyelidik dan pereka. Prof masih lagi giat menulis dan menyelidik. Semenjak tamat khidmat, Prof ada syarikat rundingan dan khidmat sebagai pengarah teknikal dan penyelidikan. Nama syarikat tu Entrust Venture Sdn Bhd. Itulah Prof, sikit banyak latar belakang Prof yang saya boleh ceritakan kepada mereka semua. Panjang lagi kalau nak dikisahkan. Kalau nak dikisahkan tu panjang lagi tu, tapi insyaAllah nanti lain hari pula. So tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya menyebut Profesor Emeritus Dr. Cik Usna untuk menyampaikan tazkirah beliau pada pagi ini. Silakan Prof. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Engineer Zamri yang memujuk saya untuk menjadi tamu. Terima kasih kepada Adinda Dekan kerana kata-kata aduan, dan izinkan saya untuk memulakan sesi ini dengan membaca sedikit zikir daripada zikir saya yang saya sukalah. Kawan-kawan pun tahu saya mesti baca daripada Al-Jawshan Al-Kabir. Pada siapa yang tahu, yang suka dan mengamal zikir ini dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa beliau perang Badar, kan? Tidak dia membuangkan dia punya Jawshan rest, orang kata what is that, dia punya armor tu kan, sebab Jawshan Al-Kabir ini armor besar, dan inilah doa yang kita selalu mesti baca untuk menjadi armor kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Halim, ya Azim, ya Hakim, ya Qadim, ya Muqim, ya Karim. Subhanaka ya la ilaha antal amana dal amana qallisna minan nar ya Rab. Sadaqallahul azim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mula-mula berkhidmat di UKM pada tahun 1979
dan saya pergi ke UKM sebab itu adalah idaman saya. Pada tahun 3 lagi saya sudah memohon untuk masuk ke UKM dan saya hantar surat kepada ketua jabatan masa itu. Dia kata Husna baliklah bila dah graduate. So bila saya graduate, saya pun bawa lah tesis saya yang tak, apa orang kata, FYP yang tak sepertinya. Pergilah ke jabat lama di Jalan Pantai tu, jumpa dengan Datuk Arifin Atun, ketua jabatan. Lepas tu dia panggil sahabat saya Akram Cik Ayub. Akram Cik Ayub pun tengok saya, dia kata, bolehlah kita ambil orientation saya. Jadi saya pun tak marah lah, menjadi apa orang kata, kalau sekarang feminis mesti marah lah, the token female. Dan bila saya masuk 10 hari selepas itu, selepas isi borang, saya berjumpa dengan almarhumah Dr. Rohana Ahmad. Saya share bilik dengan dia lah. Kemudian di sebelah tu saya nampak Prof Wan Ramli, masa tu muda lagi, tak kahwin lagi. Prof Abdul Halim dah kahwin. Kawan saya kawan Adinda Dekan jugalah, Khalis, Cik Muhammad Khalis. Dan sekejap tu pulanglah Profesor Jalani Salihun. Itulah saya punya, apa orang kata, office mate masa itu. Masa tu Prof Jaafar buat masters. Dia tak balik lagi. Jadi saya pun tak bercakap sangatlah dengan Prof Wan Ramli sebab dia ialah orang kata tak cakap dengan perempuan lah kan. Kita nak cakap apa-apa walaupun saya peramah. Okey. Jadi kenapakah saya pilih tajuk ini? Saya bagi tajuk, 2 tajuk lah kepada Dr. Zamri. Satu tu dia kata insya-Allah tak ada siapa boleh nak dengar. Katanya naratif perwatanan ilmu. Dan insya-Allah untuk siapa yang berminat, saya akan sampaikan syarahan Tun Sri Lanang pada 29 Jun ini di Perpustakaan Tun Sri Lanang. Jadi banyaklah di situ tentang naratif perwatanan ilmu. InsyaAllah sila dah datang dan sokong selagi kakak ke bonda kamu ini. Alright. Pada tahun 12-18, semasa saya di USIM, saya telah dimohon oleh Women in Nuclear Science untuk memberi keynote address. And this keynote address ini, minta maaf, slide saya ni dalam bahasa Inggeris sebab mereka minta sampaikan dalam bahasa Inggeris. So saya, walaupun slide-nya dalam bahasa Inggeris, saya akan cakap bahasa Melayu insya-Allah. Jadi dia kata, Prof, kita selalu dengar, kita seperti juga masa saya ke Jerman lah, dia kata we don't want to hear anything more about engineering, we want to hear about life. Jadi dia kata that's why we want you to go to Germany and talk about Islam and engineering. Saya rasa dekat orang lain pun. Jadi the Women in Nuclear Science kata wanita berkerjaya ni, especially wanita yang ingin, orang kata, live the life of a Muslimah, be a good practicing Muslimah, tapi choose to berkerjaya. Jadi macam manakah kita hendak mengimbangkan kerjaya kita dengan tugas-tugas kita untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang isteri dan menjadi orang yang menjaga rumah tangga serta juga keluarga kita yang besar. How to balance work-life balance. Alright. Jadi saya pun kata okey, saya akan tengok sedikit apakah kajian-kajian yang telah dibuat oleh pengkaji. Sebenarnya work-life balance ni, kalau orang yang dalam humanities dan especially tentang women or gender studies, is a very big topic, ya, work-life balance, especially sekarang. Sebab ramai wanita yang berkerjaya tidak lagi mendapat sokongan seperti masyarakat tradisi, iaitu kita semua duduk di dalam apa orang kata, keluarga besar. Kita mempunyai struktur dan dukungan keluarga besar kan. Dan kadang-kadang amat menzalimi wanita sebab mereka bekerjaya dan tidak mempunyai sokongan tradisional keluarga besar tersebut. Itulah dia. Jadi dia kata okey, saya boleh bagi tapi bukannya kajian akademik tentang work-life balance, but a very personal narrative of macam manakah saya cuba mengimbang kehidupan saya dan tugas-tugas saya insya-Allah serta kerjaya saya lah.
Jadi the first part of the persembahan ni banyak tentang kajian work-life balance, tapi the belakang part is actually tentang naratif saya sendiri. Dan saya bagi tajuknya Walk One More Mile, a personal narrative of work-life balance. Sebab saya rasa bila saya kita wanita ni bila berkejaya dan mempunyai pelbagai tugas, kita multitasking, betul tak? Jadi kadang-kadang rasa bila dah malam tu kata I can't go on, dah tak boleh nak bergerak lagi. Tapi kita kata pada diri kita, no, kita tak boleh nak give up. We must walk one more mile. Jadi kita pun bangun dan kita kuatkan diri kita dengan zikir dan seumpamanya, dan kita kata I will walk one more mile. Saya akan bangun dan berjalan satu batu lagi, insyaAllah. So that's why it's called Walk One More Mile, Walk One More Mile, a personal narrative of myself. Boleh tolong teruskan? Teruskan lagi. Jadi sebenarnya work-life definition ni ialah apakah kita konsep nak mengimbangkan. Bukan saja imbang, tapi kita boleh lestari dan kita boleh bingkas. Dan macam mana kita nak mencapai keseimbangan di antara tanggungjawab kita tempat kerja dan tanggungjawab kita di luar kerja. Dan untuk kita memanglah keluarga kita, ya. Dan kalau kita lihat banyak kajian yang saya tuliskan di sini, bukan sahaja di Malaysia dan bukan sahaja di dalam masyarakat orang Islam, tetapi masyarakat yang tidak Islam juga. Dan semasa saya mula-mula membuat satu kajian yang disuruh oleh masa tu bos saya lah, Tan Sri Sharifah, sebab beliau Tan Sri Sharifah Hafsah, yes, sebab dia kata dia nak lihat pensyarah di macam manakah kerjaya pensyarah wanita. Macam hari ini banyak tentang wanita, mestilah kan, because it's very personal narrative. Macam manakah wanita menghadapi ataupun orang kata navigate kerjaya di UKM ini. Dan saya pun kata okey, saya akan balik ke fakulti saya lah interview. Dan saya pun interview lah yang peringkat muda, yang muda-muda ni yang baru berkejaya, lepas tu middle career, kemudian yang senior-senior macam masa tu senior macam saya dah lah kan, senior. Dan saya pun mendapat daripada orang kata kajian di Fakulti Kejuruteraan tu, mendapat there's a very interesting results, dan khususnya bagaimanakah, saya rasa saya akan share at the end itu, most important dapatan ialah bagaimanakah hubungan bukan wanita yang berkejaya tu, bukan sahaja ahli akademik, ya, wanita yang berkejaya tu di UKM ini, most important ialah macam mana dia, what is the word for navigate, macam manakah mereka berinteraksi ataupun mengimbang dengan most important person dalam hidup, dan itu adalah suami kita lah, ya. Okey, jadi bukan saja tentang wanita, sebenarnya keluarga, tentang keluarga. Dan yang pertama yang harus kita imbang ialah hubungan kita dengan partner kita lah, dengan suami kita itu. Alright. Dan sebenarnya bila kita bercakap tentang kenaikan pangkat, perkembangan kerjaya, bukan saja kita hendak melihat tentang apakah kebolehan kita ataupun kecembalangan kita dalam CV. Sebenarnya CV kita tetap pernah cakap apakah yang kita buat di luar UKM. CV kita tu semua pasal KPI dalam MYRA. Tapi dia tidak pernah menilai prestasi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang yang mengambil peranan di dalam keluarga besar kita, dan seorang yang memainkan peranan dalam masyarakat. Kalau ada pun saya rasa sikit sangat. Berapa persen Datuk Dekan? Sangat sikit. Jadi dia bawa sangat sikit kan? Sasiah kot kalau dia affected. Sasiah pun 5% ajalah. 5%. Jadi sebenarnya it's not really fair on the, not just wanita. Saya rasa it's not fair kalau kita kurangkan
prestasi tentang the intangibles. Dan saya ingat semasa saya pergi ke Romania juga dengan Tan Sri Sharifah ingin bercakap tentang macam manakah kita nak mengira prestasi seseorang itu supaya orang kata lebih syumul. Dan mereka walaupun mereka tu negeri sosialis, mereka lebih peka kepada KPI yang mengambil keseluruhan tugas seseorang itu, bukan saja berapa H-index, berapa Q1, dah kalau tak dapat Q1 hingga Q3 tu pergi jahanam terus. Tak boleh. Dia kena mengambil kira aspek-aspek ini. Saya rasa setiap tahun bila buat satu penstrukturan nak ambil kira konon KPI yang lebih syumul tapi masih tak mengambil kira. Dan semakin lama tugas tugas seorang wanita itu saya rasa lebih multitasking lah. Kalau saya cakap nanti para bapa tak nak setuju kot, tapi mungkin setuju jugalah kan. Dan satu perkara setuju kan. Dan sebenarnya mengambil kira bukan saja kajian-kajian WLB yang daripada barat yang sangat mementingkan konsep productivity, tetapi yang sini yang Zaitun et al tu kata Eastern concept, tapi saya rasa Islamic concept. Dan sekarang pun saya dengan Tisawiyah sedang menulis tentang kepimpinan wanita yang saya buat dengan Pusat Kepimpinan Wanita, dan kami banyak saya tak guna pun teori-teori yang berasaskan patriarki dan seumpamanya, tapi kepimpinan yang bermodelkan kepimpinan wanita di atas model-model kita sendiri kan. 4 wanita yang disebutkan menjadi ketua di Jannah. Alright. Jadi okey, kita ikut jugalah WLB Mak Saleh ni kata. Jadi ditakrifkan mempunyai kawalan dan otonomi di atas kerja dan family. Jadi kita mempunyai otonomi dan kawalan di atas kerja dan family juga. Alright. Dan perkara yang paling tidak fair, unfair lah saya rasa ialah kerana mereka diberi sedikit saja kawalan wanita ni over work and family. Jadi sangat mencengkam, dan saya rasa situasi di tempat kerja kita, Datuk Dekan kena dengar ni, mestilah memberi lebih otonomi kepada wanita, mesti lebih prihatin, lebih mesra kepada wanita untuk berkerjaya dan bukan punish them for coming to work. Alright, dia cakap bukan tazkirah orang lain pula, tazkirah Datuk Dekan pula. Oh, betul. Alright. Ada orang ni sangat sokong Prof tamat lebih dan sebenarnya bagus untuk semua orang sebab dia lower work family conflict. Kalau tidak you make them saya guilty lah datang kerja sebab bila datang kerja tu gilakan kerjaya, betul tak? Kan kerjaya, ada lah orang dulu cakap saya gila nak naik pangkat seumpamanya. Prof Mat, sebenarnya timbalan-timbalan dekan kita kebanyakannya wanita. Saya rasa dia orang tinggal tamsak ni. Wanita-wanita timbalan dekan yang menekan selalunya. Dekan okey je. Jadi bila mereka juga sedang mencari jalan macam manakah mengurangkan work family konflik. Dan saya lihat masa medsos lah, saya tengok macam wanita berkerjaya kan. Dia pun cakap, tulis luahan hati lah dalam medsos. Cakap, wahai anak deku, minta maaf lah kepada bonda terpaksa pergi kerja. Dalam hati ni meronta-ronta tak nak pergi kerja. Tapi sebenarnya dia nak berkerjaya kerana ingin menyumbang kepada masyarakat. Dan dia juga sudah belajar kan. Jadi dia ingin sumbang. Tetapi bila ada konflik tentang nilai, cakap kenapakah awak mengabaikan keluarga. Saya cakap ni ialah I'm very frank kan. Saya nak share, saya dah tua 60 dah, jadi orang tak boleh 66 lah in fact. Jadi orang tak boleh nak cakap saya abaikan keluarga semula. Anak saya pun tak pernah komplain. Anak saya pun tak komplain. Kalau tak percaya tanya Dr. Hana lah. Jadi saya rasa ada bising ni ya. Jadi orang yang di luar masyarakat.
Along tak ada, dia pergi dekat Jakarta sebab Oh. Izzy pergi dekat Balikpapan. Kalau ada tu nak suruh dia cakap sikit, tak apa. Dia akan sokong, dia kata kita orang semua sokong. Jadi sebenarnya apakah kita kena takrif, apakah masuk quality time? What is meant by quality time dengan ibu bapa? Dan tidak semestinya kalau kita tanya ibu bapa juga, ketidakberadaan itu meant non quality time. Okey, teruskan. Saya tengok saya cepatkanlah dia sebab berapa lama saya ada. Tak banyak masa kan. Jadi kita saya teruskan kepada apakah isu-isu wanita berkerjaya di Malaysia dan saya skip semuanya dan saya pergi terus ke belakang lah ya. Okey, sebenarnya limited work arrangement. Ni saya rasa ramai wanita yang suka ni. Limited work arrangement. Dia cakap kena datang ke office masa ni duduk kat sini. Dia tak kira lah kawan tu kena menyusu ke apa benda ke. Tak ada. Dalam pantang ke, cakap awak lepas 3 minggu terus datang. Tak kira awak nak naik pangkat ke tak. Macam tu. So maknanya very very limited work arrangement. Saya rasa di luar negara pun people are more prihatin. Sebab apa? Sebab dia ramai orang tak bersalin kan kat sana. Ramai orang tak bersalin and Europe is experiencing negative growth yang mengimpak sangat kepada workforce dan pada dia productivity. Jadi mereka sangat prihatin kepada orang bersalin bukan kerana nilai ke, kerana agama ke, tetapi kerana productivity terjejas, ekonomi terjejas. Jadi kita masyarakat Islam, kita kena prihatin kerana itu adalah a syariatic imperative. Jadi kita masyarakat yang patut memberi memprotek lah. Protek apa tu? Memprotek, tak apa saya cakap bahasa Inggeris tak apa. Melindungi. Yes, melindungi. To protect and ennoble women because it's a syariatic imperative. Kita tegar sangat. Okey, awak kerja kat sini kau tidak badan kau tak boleh. Itulah perempuan, nak kerja senang-senang. Lepas tu nak naik pangkat cepat. Itu saya lah dulu dia orang selalu cakap. Kemudian you must be ada different types of family friendly policies. Family friendly maknanya kita tengok dia tu macam dah macam 8 bulan. Tak payahlah nak suruh dia pergi visit student ke, cakap awak lain boleh visit student. Orang tak mengandung, babe. Macam tu. Dah awak nak mengandung, awak ni apa? Nak kerja ke nak mengandung? Macam tu lah. Mestilah saya sensitif sebab saya mengandung banyak kali. Jadi, and various personal sangat ke ni macam tempat komplain je. Tak, sebab saya rasa saya meluahkan mungkin sentimen ramai the women here, tapi sebab mereka dekat situ mereka tak boleh lah nak komen kan. Dia cakap saya dah keluar boleh saya cakap banyak ya. Jadi dia mesti banyak lagi limited arrangement, boleh datang flexi time, flexi places. Pokoknya kita measure productivity dengan keberadaan itu dalam in as creative as possible, mengambil kira situasi-situasi in which the women are employed in. Betul tak? Saya rasa all the ladies sokong saya lah. And combining work and family roles is challenging because of the limited work arrangement and prevalence of traditional gender roles in society. Kita selalu tengok cerita dalam hadis the Prophet of God sallallahu alaihi wasallam, dia juga suka buat kerja di rumah, betul tak? He's the Prophet of God sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi brother-brother kita di sini, insya-Allah saya rasa brother-brother saya di sini semua baik-baik. Pada mereka melihat kepada the traditional gender roles lah di dalam society itu, cuba lihat kepada the traditional gender roles di dalam Islam. Okey. Jadi berlakulah konflik di dalam kerjaya dan keluarga. Dan saya rasa banyaklah memberi solusi, tetapi masa Prof Tan Sri Sharifah present tu dekat
conference wanita ni NCW, dia present apakah work conflict dan seumpamanya kepada satu panel yang mana ada daripada, saya rasa masa tu 10 ke? 10 wanita yang represent setiap benua lah daripada Amerika Syarikat, daripada UK. Dan kita konon-kononnya dia selalu cakap, oh Muslim women konon di oppress lah apa semua. Dia tak. Masa itu isu-isu yang kononnya daripada negara yang maju dan terkehadapan itu adalah sama. Sama saja. Isu-isu wanita di seluruh dunia ini adalah sama. Work balance issues, traditional gender roles, limited work arrangement, semuanya sama. Tidak memberi nilai kepada kerja di rumah, kan? Tak ada nilai. Oh, awak kat mana? Kerja rumah je, suri rumah tangga je. Kenapakah kita hanya semuanya memberi orang kata nilai kepada kalau ada bergaji. Di dalam situasi kena keluar rumah, bekerja, barulah memberi ada juga komen daripada Prof. Wan Mukhtar. Dia sokong saya lah tu. Dan hanyalah memberi nilai ekonomi kepada hanya kalau kerja di luar rumah. Jadi tidak boleh itu menzalimi orang yang choose to stay at home and membantu. Begitulah. Jadi saya rasa pasal WLB issues ni saya berhenti kat sini dan saya terus kepada my personal narrative. Boleh teruskan Kak Najib? Teruskan lagi. Dan walaupun gambar Yam tu lawa, kita teruskan. Yam ada tak? Ada, Yam tak jawab. Okey, teruskan. Ada Prof. Okey, sorry Buka kamera, itu Yam. gambar saya dengan Yam pergi ke Iran, visit Mubarakah Steel Plant, remember? Ya, ingat. Okey, teruskan. Okey, just appreciate. Yang ini melihat tentang high flying academic women. Ini very big study. Dan saya rasa orang yang wanita profesional akademik tahu ya, rata-rata jadi profesor at 45. Okey, teruskan. Teruskan lagi, teruskan belakang tu. Tu ya. Ini saya pergi terus kepada saya punya personal narrative lah, sebab saya rasa saya banyak interaksi daripada tidak lah. Jadi pada saya, my personal narrative, saya ceritakan diri saya. Pada saya, apakah konsep kecemerlangan di dalam hidup ini? Dan saya rasa most important ialah saya tahu apakah diri saya. To have knowledge of the self. Ya? Dan most important saya tahu I have to come to terms with my limitations. Maknanya it doesn't mean that ialah anak-anak pun selalu cakap saya workaholic dan seumpamanya. Tapi saya tahu apakah limitasi myself. Dan kita kena tahu what are my limitations dalam tugas-tugas saya. Alright. Dan kerana saya tahu apakah limitasi diri saya boleh execute the task ni, tanggungjawab yang diberikan kepada saya untuk diri saya. Kita mesti first is ourselves. Kita mesti able to do the task for ourselves supaya kita tidak duka cita. Betul tak? Kita tidak duka cita. Kita hidup bukan dalam duka cita. Sebab kita tahu saya kena buat ni untuk diri saya dan saya mesti be able to do this. Tapi inilah limitasi saya. Kemudian untuk keluarga saya tahu these are the things yang saya kena buat dengan keluarga saya. Tapi inilah diri saya, inilah keluarga saya. That's why kita sentiasa berdoa, ya Allah tunjukkanlah dan pandulah saya, illuminate saya, berilah hikmah kepada saya. Sebab kalau kita tak tahu diri kita tak tahu apakah limitasi kita. Kemudian kita tak kira kita berkerjaya ke, kita suri rumah ke, tanggungjawab kita ada kepada komuniti kita kan. Alright. Dan of course humanity. Tak boleh mesti ada sedikit juga supaya bila kita dah 60 lebih kita kata, what did I do for humanity? Ada juga. Oh, I did this. Walaupun sekelumit pun Allah akan kira. Sebab Allah kata walaupun sebesar terah Allah akan catatkan kan. Dan most important ialah yang terbaik yang kita boleh buat. Dan kita hanya boleh tahu
dan gembira, rasa gembira bila kita tahu this is myself, inilah yang saya boleh buat insya-Allah. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita boleh buat. Saya bercakap ni, saya rasa merefleksi atas kejayaan saya juga dan kehidupan saya. Dan macam manakah saya rasa memaparkan nilai yang konon kejayaan ini. Macam mana saya nak nilai kejayaan ini? Supaya kita jangan, banyak kali saya cakap, supaya kita jangan duka cita. Banyak di antara kita masih muda dan kita banyak akan menempuh perkara-perkara yang kita rasa menduka citakan kita. Jadi kalau kita daripada awal menilai apa yang kita maksudkan dengan apakah itu kecemerlangan, kita tidak akan duka cita insya-Allah. Alright. Dan most important, kena sentiasa sabar dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dan berserah, sentiasa berserah. Kita minta sentiasa berdoa, jangan kurangkan doa-doa itu, kena banyak. Walaupun of course lah kadang-kadang orang dalam, bila saya cakap saya berdoa, I believe in the power of doa, and believe on cakap, alah defeatist. No. Kita really believe in the power of doa, submit completely to Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita dah jadi macam itu, kita kata, ya Allah, aku serahkan padamu sebab Allah yang tahu segala-galanya. Dan dengan penuh keikhlasan, insya-Allah. Seperti juga semua orang tahu kat sini, Allah will never desert the mu'min. Allah will always answer our prayers, insya-Allah. Dan saya rasa measure of success ni, pertama, kalau kita berapa banyak kita boleh sabar, berapa banyak kita boleh redha, berapa banyak kita mempunyai humility, humility, kerendahan diri ke. Ya. Kemudian Allah kata orang bakhil ni susah nak masuk syurga. Jadi jangan bakhil. Always be dermawan. Always be dermawan. Dan sebenarnya bila kalau kita membaca buku tulisan-tulisan Pendeta Hamka, ya, dia kata orang Melayu ni ada 3 trait, 3 sifat yang Melayu. Pertama, dermawan. Kedua, kita sangat setia. Ya, kesetiaan, dermawan. Apa satu lagi, dermawan. Kita sangat haya. Kita tak suka, kita suka jaga muka, air muka. That's why ada pepatah Melayu kata jangan menconteng arang di muka, betul tak? Okey, balik kepada dermawan ni, dan paling sekali dermawan ialah boleh bagi nyawa kita lah kan. Itulah puncak kedermawan orang Melayu itu. Dan yang keempat tu, sangat menyayangi, mudah sayang. Jangan kekut nak sayang, mudah sayang. Tengok adik dekan pun rasa sayang. Tengok rakan-rakan pun cepat sayang. Jangan kedekut, nanti kalau sayang dia menyampah kat kita. Dia nak menyampah tak apa, tapi kita sayang. Orang akan nampak kalau kita tu penyayang. You have so much to give. Subhanallah. Jangan risau that kalau kita sayang dia tak reciprocate. No, hub tu Allah akan bagi kepada kita melalui ramai orang. Jangan takut nak sayang. Dan yang kelima lah, yang akhir ialah redha dengan limitations of aging. Ini khas untuk saya sebab as we grow older, kita pun boleh rasa, oh, saya tak boleh pantas macam dahulu ya. Kita pun rasa sedih. Kenapa saya tak boleh buat perkara-perkara yang saya boleh buat? Tulis paper sampai pukul 1. Sekarang ni pukul 10 kena tidur. Kalau tidak tak boleh bangun untuk sembahyang malam kan. Dan saya ingat masa satu kali tu kita orang tengah nak pergi ke mana tu, saya dengan Prof. Cik Hassan nak pergi untuk field work. Dan kita kata, oh kita berjanji nak pergi airport pukul after fajar. Jadi in order to be able to go to the airport after fajar, apakah kita kena buat? Kita kena mengkorek kertas exam the whole night. Jadi kita janji, okay, let's keep each other awake supaya kita tak tidur. Saya pun phone dia, dah tidur, tak tidur. Daripada duduk sampai berdiri, sampai kita boleh habis mengkorek kertas tu. Jadi umur macam ni kita tak boleh buat dah perkara gila macam itu. Tak boleh dah. Kita boleh buat benda gila-gila macam tu
saya rasa paling lama 45, betul tak? Ataupun 50. Jadi kita kena tahu inilah limitasi orang tua dan kita tidak boleh bersedih. Ya, semuanya yang di sini akan sampai. Tak boleh tak boleh berjaga malam, tak boleh membaca lama, tak boleh berlari dan seumpama itulah. Okay, next. Saya kena cepat. Next slide. Inilah yang tadi saya kata, knowledge of the self. Dan kalau siapa nak tahu lagi tentang knowledge of the self, bacalah buku The Alchemy of Happiness, ni yang translate bahasa Inggeris, of Imam Al-Ghazali. Knowledge of self is the key to the knowledge of God. Ni orang Sufi suka ni lah. According to the saying, siapa yang kenal diri mereka maka mengenal Allah. Dan we shall show them our potence on the horizon. Dia dapat daripada surah Al-Fussilat. Dia kata dan di dalam mereka lah until it will be manifest and unto them that is the truth. Okay? Bacalah buku inilah. Diteruskan. Jadi satu perkara yang kita harus belajar ialah kita kena pandai mengurus ekspektasi. Contohnya saya rasa paling tinggi sekarang ekspektasi Adinda Dekan lah. Dia cakap dia dekan kan. Dekan apa buat? Dekan pun tak tahulah, balik ke rumah, isteri buat ini, balik ke office, timbalan dekan marah, dia cakap. Sebab ekspektasi dia banyak. Memang bila jadi ketua, ekspektasi banyak. Jadi first is to manage expectations. What is expected of you? Jadi most important ini, walaupun dia dah tahulah, ialah di antara macam mana kita kehidupan kita ini adalah di antara manage di antara khauf dan raja. Hope of success and fear of failure. Bukan kita senang-senangkan. Some of us ni yang kiasu ni kan. Sampailah bercakap, konon dia kata, Prof Husna tu ialah tu. Takut sangat fail. Tak semestinya saya kan. Okay. Takut fail. Why my fail? Tak dapat tu, tak dapat ni. Alright. We have to, kita mesti be able to manage this fear of apa yang kita rasa, aku dah gagal. Alright. Aku dah gagal. Jadi gagal itu, apa yang kita rasa sebagai gagal itu sebenarnya apa yang kita perceive, apa yang kita rasakan. Sebab sebenarnya apakah maksud kegagalan itu? Ialah kepada banyak orang, kriteria dia tu tak jelas. Jadi kita kena jelas apakah yang kita maksud dengan kegagalan. Dan jangan banyak kriteria gagal itu. Kalau kita banyak sangat, dia kena prinsip-prinsip saja. Kalau kita tidak dapat menjalankan tanggungjawab itu, kita kena tahu apakah dia dan we stand by it. Kalau tidak, kita terlalu duka cita. We cannot even move forward. Sebab banyak sangat kriteria kegagalan tersebut. Ya? Dan kemudian, macam manakah kita nak manage expectation ni, kita kena instill courage. Kita kena accept both failure dan success. Ini kena belajar. Macam mana kita nak tengok bilakah kita gagal dan bilakah kita berjaya. Okey, orang kata senanglah sebab kita tahu bila gagal. Bila kita berjaya. Saya ingat dulu saya duduk cakap dengan adik pula. Masa tu saya rasa kita tengah minum kopi lah kot. Kita tengah minum kopi macam mana. Nak bercakap tentang kejayaan. Happy lah. Semua orang ni tengah sibuk nak jadi profesor kan, tengah berebut, tengah bersedih-sedih bila fail interview, tak tahu nak buat apa tu. Ya Allah, rasa macam baik gagal lah pergi somewhere jadi penoreh getah. Tapi saya cakap dengan dia, sebenarnya lagi mencabar ialah macam mana nak manage success. Saya tak tahu sama ada dia ingat ke, insyaAllah dia ingat lah. Saya kata, the real challenge my brother is not for you not to get your professorship. But the real challenge is what to do after you have got your professorship. Because we give ourselves so many promises. Betul tak? InsyaAllah. Saya tak tahulah kalau dia tak ingat pun. Dia akan ingat lah, saya ingat. Okay, satu lagi saya rasa kita ni bila orang yang very high achievers, they are very fierce with themselves. Dia cakap, you an idiot, bodoh apa semua ni kan. But you have to be gentle with yourself. You must be gentle with yourself because you know your limitation. Ini rasa macam tarik kepala, what have I done, bodoh, bongok dan seumpamanya. So you must be gentle with yourself and you must learn to forgive yourself.
You must not forget, but you learn to forgive yourself, because after we forgive ourselves, kita boleh maju ke hadapan. Okay, sekarang ni itu managing expectations of the self. Alright, managing expectations of the self. Sekarang kita nak manage expectation what others think of us. Okay, kita expect, alright lah, kita expect, okay, dekan, dah lah dia seorang yang berpelajaran tinggi, datuk lagi, very nice and gracious person. So we expect a lot of him. We expect much from him. In fact, bagus tau kalau orang expect out of us, because they think well of us. Kalau dia cakap, we expect more of you, Datuk Dekan, we should say, Alhamdulillah. But if they say, Na'udzubillah min dzalik, we don't expect anything out of you because we know you are like this, that is not wanted. So if people expect a lot out of you, Alhamdulillah, it's a great honor. But we must be gracious to accept less. And especially people that you vested much hope. So if sometimes they are not able to meet up your expectations, be gentle with them. And pandailah mengimbang ekspektasi itu, dan kalau lama pun tak apa, tunggulah. This time, next time insyaAllah. Ya. Tetapi kita manusia kan. Jadi kalaulah disappointed, cakap, kenapa ya dia buat macam tu? Kenapa ya dia tak faham? Takkan dia tak faham? Dia tu macam ni kan. Dia kan banyak ekspektasi. Dia paling banyak ekspektasi lah. Saya ni asyik dia cakap pasal adik dekan. Sebab dia dekan. Jadi kita kena cakap pasal dia. But please move on. Please move on. Okay. Next slide. Okay. Sekarang ni kita nak set priority. So priority kita ialah diri kita. First kita diri kita. Jadi kita kena strict with the self. Kita kena kata, oh self, this is what is, ini adalah yang mustahak dalam hidup saya. Yang ini tak berapa mustahak. Yang ini tak relevan. Tak penting langsung. Dan kita kena cakap dengan keluarga kita. Especially partner kita. Kita kena bercakap banyak dengan partner kita. Yang cakap dia, saya tak tahulah panggil apa partner kita tak. Partner, sayang ke abang ke whatever. These are the most important things in my life. I hold this very important. Dan bila most important things ni, most important are our spiritual priorities. Terkejut kan saya cakap macam tu. Most important thing with our partner is not anything but spiritual priorities. Spiritual priorities with your partner tu, ya, priority Quranian tu most important dengan partner. Supaya partner kita tahu apakah the spirituality yang, sebab kita nak bersama kan, bersama spiritually dalam hidup ini. So yang itu pertama, dia kena tahu, partner kita kena tahu. Dan yang at work pun kena tahu. Kita tahu yang apa, priority yang pertama juga spiritual priority, even those at work with you, supaya mereka tahu what kind of person you are, dan mereka boleh jangka what your responses are, apakah respons kita dalam situasi-situasi, because dia tahu you are this kind of person. Dan dia kata, this thing you will not do, this thing you will do, this thing you can predict. Ini adalah the kind of things. Dan kalau kita buat keputusan di luar ambit tersebut, dia akan kata, totally out of character. Dan baru dia terkejut. Tapi ekspektasi orang yang dekat kita dan orang yang bekerja adalah bergantung kepada spiritual priority. Kerana mereka tahu. So that bukannya dari segi kepakaran, dari segi dari segi spirituality tersebut. Dan kita kena meyakinkan. Ya, itulah yang maksudnya buy in priority. Janganlah cakap saja. Alright. And don't think you are the best thing that happened to them. You are not the best thing, alright? Not the best thing. Even to your partner. Don't take them for granted. Dia rasa, dia sayang kita. So, you know, you were the best thing that happened to them once, but not always the best thing that happens to them. So kita kena konsisten, bersyukur. Dan saya selalu cakap dengan anak-anak, what is the most important thing? The spiritual aspect is the most important. Most. Kalau saya kata only itu mungkin
tak setuju juga, but most. Kita bab prinsipal ni tak boleh. Prinsipal you cannot mesti pertahankan prinsip. Janganlah banyak sangat prinsip. Prinsip-prinsip in most things kena ada kan. Kita square dengan partner kita dan kita square at work juga. Tetapi proses dan prosedur, kan korang ni expert proses dan prosedur ni kan. Jaminan quality and all that. Boleh fleksibel. Yang jaminan quality pun ikut Islam juga tu. Sebab dia kata principles must be uncompromising. Principle, betul tak? Rukun Islam, uncompromising. Tapi proses prosedur jangan preskriptif. Betul tak Datuk Dekan? Adina Dekan. Not prescriptive. Cakap macam tu. Yeah. Processes ni is the flexible thing. And kefleksibelan itulah menunjukkan ke our humility dan our humanness. Ciri-ciri kemanusiaan kita yang sayang menyayang tadi. In the processes and procedures. I reiterate. Kemudian sekarang yang last one tu. Kita selalu konsisten. Jangan hari ni cakap macam lain, besok cakap macam lain. Is very, very, very bad. And you break, most important thing, you break the trust. Orang tak percaya. And what is the trust that you have to keep? Most important, your partner. Your partner's trust you must keep. You must be strong, never unbreakable. If you cannot keep the trust of your partner, who else? Orang yang lain tu senanglah kita pecah amanah kan. Dengan our partner tu, never break his or her trust. That one, kejap. Kata orang Kelantan, mesti kejap. Alright. And promises. Dan saya tekan juga, walaupun kita berjanji dengan, bukan kita berjanji dengan Datuk Naik Kansellor saja, kita don't break the trust. Kita rasa orang yang yang boleh bagi kita naik pangkat ke jawatan saja, we don't break trust. Even PA pun kita jangan break trust. Because that shows the kind of person that you are. Kita berjanji dengan orang yang di bawah kita tu, we should never break the trust. We should be consistent. Itulah saja. Dan across the board. Jangan memilih. Be consistent. Okey, teruskan. Teruskan slide. Saya sudah lama ni. Teruskan slide. Ni time management saya tak tahulah. Kita again be consistent, discipline. Kita kena time allocation, important components in life. Lepas tu menulis, saya rasa semua ni dah okey lah. Teruskan. Next one. Saya rasa dah habis dah. Ini masa saya bagi kuliah, masa saya bagi keynote tu. Yang inilah yang all the ladies komen banyak. Sebab ini adalah yang saya rasa most important, how to navigate relationship dengan partner. Dan tak ada seorang pun tanya soalan. Semuanya bagi pendapat. Masa saya bagi keynote address tu, tak ada siapa nak tanya soalan. Sebab dia tak anggap saya ni pakar pun. Masing-masing sebenarnya hendak memberi how they manage the relationship with the partner. How all these working women yang berkejaya ni navigate. They want to share. So saya rasa kalaulah kita ada sesi yang when the ladies can share, saya rasa sangat baiklah Adina Dekan. Because ini meluahkan dan share perkara-perkara yang dia rasa dekat di hati. Who to share? Sebab sangat menakutkan kan. Of course saya rasa lawak sikit. Bukan lawak pun, saya rasa marry the right partner. Susah juga marry right partner. Tapi saya tengok di mana-mana di luar negara pun dia kata marry the right person. Itulah kena pilih orang yang betul. And most important kan seorang anak tu ada 3 hak kan? 3 hak atas bapak dia. Hak yang pertama ialah seorang ibu yang baik. Betul tak? Itu seorang ibu yang baik. Dan kenapakah kita kata marry the right partner? Walaupun susahlah. Sebab ini akan reducekan konflik pun. Daripada awal-awal lagi. Satu orang kata, apalah kalau orang Kelantan. Buat apa dah nak cari bala? Daripada awal tu jangan cari bala. Betul tak? Kemudian pada awal-awal tu bukanlah cinta til jannah apa semua. Saya cukup fed up bila tengok dekat medsos I love you til jannah. Apa pasal lah yang confident sangat love til jannah ni? Tak payah, just love til jannah, know you are, apa semualah kan yang mengarut-mengarut dekat medsos ni. So you discuss career and life goals at the outset. Jangan dia terkejut. Tiba-tiba dah kahwin dalam til jannah, dia cakap, these are the things that I want to do. These are my life dreams.
Alright. Saya sebenarnya daripada kecil bukan nak jadi engineer sebenarnya. I want to be a philosopher in Islam. Cakap, bila pula? Dulu cakap nak jadi profesor. Sekarang ni benda lain pula. So daripada awal dia dah tahu what our life. Sebab kita dah share banyak kan. And most important yang kata spirituality tadi. And reiterate. Jangan cakap sekali cakap. Kan dulu dah cakap. Dia dah tua-tua pun makin nyanyuk kan. Reiterate. And keep discussing career and life goals. These are our life goals. And reassurance of inclusiveness. Makin lama saya rasa makin sensitif. Dia kata awak tak cakap apa-apa pun dekat saya. Mana saya tak tahu. Awak pergi cakap kat semua orang, saya je tak tahu. So jangan. Walau kita tak cakap pun dengan orang lain. Tetapi sebab kita tak pernah bercakap dengan dia, dia rasa kita pergi bercakap dengan orang lain. Jadi reassurance of inclusiveness. Cakaplah dengan dia. Tanyalah pendapat dia. Alright. Samalah dulu masa saya bagi nasihat kepada puak-puak pendaftar kan. Dia cakap profesor ahli akademik ni sombong. Saya cakap tak. Macam mana nak tahu dia orang tak sombong? Dia orang ni kalau kita tanya pendapat dia orang, dia happy. Sebab itu inclusiveness. Kita tak ikut pun tak apa. Tapi kita kena tanya pendapat dia. Dia macam, oh macam tu ke Prof? Ya. Kalau kita tak tanya pendapat dia, dia kata kita sombong. Tapi kalau kita tanya pendapat dia, dia rasa itu inclusiveness. And that is a high respect. Okay. Kemudian learn to negotiate demands. Demand kita ni okay. Demands of relationship kan. Awak ni jangan buat macam tu. Okay. Tuala tu awak campak. Ada orang apa ni ke? Awak campak tuala, ingat awak saya ni Pak Tolong nak angkat ke all the time tak? Saya tak. Yang ni saya rasa semua betul. Tolonglah bubuh tuala tu. Tapi ada juga orang tak angkat tuala pun dah kahwin lama-lama tu tak apa. Kita tak marah pun. Kemudian apakah hak-hak kita? Dan most important saya rasa untuk both husband and wife is personal development. Contohnya how do you develop as a Muslim? Takkanlah dalam perkembangan baca Quran sama takut masa kahwin dulu. Tak. Tua pun tak erti lagi nak cakap duk belajar makhraj. Habis dah tempat tu. Kita nak tahu dah lebih pada tu. So that is personal development. Dan perkara itu mesti kita bincang juga dengan our partner. And we must tell that how important they are. If they are very, very important to us, kena cakap. Contohnya macam many people bila kita dah makin tua, kita makin very important dalam spirituality kan. Katakan inilah very very important, kita nak suami kita tu boleh memimpin kan. Boleh menjadi imam, pandai baca Quran, tapi kita tak pernah cakap kat dia. Jadi kita kena cakap dengan dia sebab kita kata it's very important. It's very important. I want you to do this because it's very important. Dia pun umur 50 baru tahu. Oh ya ke? Saya baru tahu. Alright. Kemudian drawing the fine line, the career diet of self and partner. Alright. Ini kalau kita sama-sama ni, sama-sama nak katakan dalam career. Dia pun nak kejar ni, kita pun nak kejar ni. Alright. Even kita mengejar tu pun sama-sama, we have to be, kita kena sama-sama tahu. Okay, kita tak nak dalam hidup, awak kena tulis macam ni, you have ajar dia micromanage dia punya kejayaan, no. Tapi jangan kita buat lantak. Awak punya pasal lah. Tak boleh. There must be sama-sama orang kata together, being togetherness yang tadi inclusiveness tu. And don't be apologetic about your success. Rasa guilty. Suami kita tak naik pangkat. Kalau laki-laki dia senang sikit sebab dia tak rasa guilty pun kalau dia naik pangkat tapi isteri dia kurang. Tapi katakan isteri pangkat, lepas tu suami lambat, slow blow. Lepas tu isteri rasa, alamak, I'm so sorry. Every time naik pangkat, I'm so sorry. No, don't need to apologize. Because naik pangkat ni, suami isteri pun, is both of us. Sebab kita shared goal. Don't feel guilty. Katakan awak dah, kalau saya cakap personal, awak dah profesor, kawan tu baru senior lecturer teruk sangat tu. Tapi even that, it's okay. It's okay. You are doing it together. Sebab your wife, your partner success is your success. Yeah, I think it's easier for people to say, apa orang kata,
yang bukan saja harta sepencarian tetapi sukses sepencarian. You have to have the concept of success pencarian. Dan dalam rumah tangga dan kejayaan ni tak ada saya berkorban untuk dia naik pangkat. No korban business. Tak ada saya berkorban untuk dia naik pangkat. Saya tengok lepas tu hati saya bengkak. Tak ada. Kita kena sama-sama because these are our shared goals. Alright, and we plan it together insyaAllah. So last saya rasa last slide. Hello Najib, last slide. So summary saya ya, this is the last one already. Know thyself. Dan tadi saya kata, kenalah diri kita ni, siapa kita, navigating our strength, illnesses, our limitations. Kalau inward strength, self first. Inward strength, don't demand it of others. Demand of you first. Tapi kalau outward response, others first. Others. Alright. Kemudian a lot of giving. Like I said, lot of giving. Ingat saya kata, it's very difficult to go to Jannah if you are kedekut. Orang bakhil. It's difficult. Don't be bakhil. Dalam Quran banyak-banyak kali kan, jangan bakhil. And always loving. Lots of love. Be loving. Be loving. Bukan loving, maksud loving ni bukan, you know kan, kasih sayang, hati yang lembut, alright, kata-kata yang lembut. Dan akhir sekali, trust in God. Yeah. Trust in God. To make you patient, sabar, sentiasa bersyukur, and always sembahyang untuk bagi kekuatan diri and never give up. Sebab bila kita give up itu ialah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya rasa situlah saja. Saya mohon maaf kalau saya tersalah kata, terkasar bahasa. Saya nak share, saya rasa dalam kerjaya saya, dan saya cakap dengan Din. Semalam dia bercakap-cakap dengan Din, saya cakap saya tak bagi dia buat farewell party, bukan farewell party, farewell majlis. In fact saya tak ada farewell majlis pun adik dekan. Dia orang tak buat pun saya majlis farewell. Sebab pertama saya cakap dia orang bagi saya Tupperware je. So saya tak nak Tupperware sebab saya tengok bila dia buat majlis dekat Prof Jaafar dia bagi bapak Tupperware. So, saya tak nak Tupperware. I want to avoid dia orang bagi Tupperware, saya cakap jangan. Tapi sebenarnya saya terlalu sedih. And I can never say goodbye to them. Nanti saya menangis. Jadi saya tak nak majlis bye-bye ni. I'm always here. And Alhamdulillah as Professor Emeritus, saya masih bersama dengan fakulti. So dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And thank you very, very much. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Prof Emeritus Cik Husna atas perkongsian beliau tentang work-life balance lah. Banyak yang kita boleh dapat lah untuk kita jadikan iktibar dan pedoman dalam seharian hidup kita lah, insyaAllah. Mungkin ada apa-apa soalan daripada kita punya rakan-rakan semua. Mungkin kita boleh sedikit sebanyak bagi soalan ke. Kalau tak ada, mungkin kita boleh teruskan je lah. Tak ada perkongsian pun. Soalan tu, I don't think dia orang nak tanya soalan pun. Perkongsian is very important, perkongsian. Ya. Saya mulakan dululah. Terima kasih Prof Emeritus Dr. Cik Husna di atas perkongsian yang sangat dalam. Dia punya touching tu sampai ke tahap dia orang kata saya tersentuh dan beberapa ketika saya juga jadi sebab dan mengalir air mata. Saya tak tahu, senang sangat saya rasa sedih bila orang bercerita terutama perkara yang kita bayang depan mata kan, macam contohnya Prof Matt kata tadi kita dah makin tua dan tak boleh buat banyak perkara lagi. Jadi kenang-kenang zaman dulu kita boleh banyak buat benda dan bila dah makin berumur ni dah mula terasa lah. Adik-adik kita mungkin tak rasa lagi. Dan apa yang disentuh tadi tentang contohnya suasana yang kondusif untuk
wanita-wanita berkejaya di pejabat ni, saya pun mungkin belum sampai ke tahap memahaminya sepenuhnya, walaupun saya 9 orang anak dan tahu isteri saya berfikir macam mana, dan patut kita lebih memahami bagaimana wanita yang multitasking yang berkejaya ni, dia nak memang hebat, wanita hebat. Orang berkejaya boleh balance dua-dua, dia dapat dunia dan akhirat. Itulah maknanya kita pentadbir pun, saya rasa pengajaran pagi ni ialah salah satu daripada plan strategik fakulti lah saya rasa akan datang ni, ialah siapa yang kita punya tonggak yang bab ini, bab happiness index, bab balance life ni, work life balance akan jadi satu teras ataupun tonggak kita lah, Dr. Din, dan nampak gambar Dr. Din kat situ, dan saya percaya perkara ni perlu jadi satu hala tuju yang akan datang ni. Macam mana nak bagi, jangan terasa, saya banyak kali saya cakap KPI yang sekarang kita ada ni, itu bukan hakikinya. Yang lebih hakiki adalah the values, nilai-nilai yang di sebaliknya. Macam ranking semua ni pada saya, bukan itu yang kita kejar. Kita nak apa impact dan apa kesan hidup kita ni. Kalau kita jadi profesor pun tapi tak happy, bergaduh dengan isteri atau suami, that is meaningless. Yang lebih makna ialah kita pangkat rendah pun tapi kita bahagia, kita boleh mendidik anak-anak kita, isteri kita, kita bawa keluarga yang bahagia. Dan jadi as you rightly say, di pagi Jumaat yang mulia ni memang dia satu hidayah, satu petunjuk kepada kita semua. That's really orang kata enlightening, bukan lightning, enlightening pada saya. Dan I do have a very high respect for orang lama-lama, golongan 70-an. Saya ni kira dah lewat juga, dan tapi your batch, your kata kawan-kawan pada masa tu hebat-hebat lah. Orang seperti Prof Jaafar, Prof Halim, Prof Burhanuddin, Datuk Burhan, dan Cik Akram, Arifin Atun. Saya masuk UKM pun di bawah Arifin Atun. Senang je. Saya kata, Datuk, saya jumpa di restoran universiti dekat awal tahun 85. Dekat sini. Saya dekat sini. Saya kata, kebetulan yang minum kat situ, saya nak jumpa dia. Saya nak mohon UKM. Saya dah dapat tawaran di universiti lain. Tapi pergi sana dulu, nanti kami panggil dia datang. Macam tu je. Dan saya join UKM tanpa interview masa tu. Masuk interview kemudian. Dan masa tu tak ada macam sekarang KPI-nya begitu tinggi, dan saya takut adik-adik anak-anak kita ni sampai ke tahap kemurungan kerana nak exit policy tu. My nightmare sekarang ni, kalau saya marah pun saya dah tak macam dulu. Saya cuba control supaya kemarahan kita tadi, expectation as you said tadi, saya ni mungkin high expectation pada diri saya dan orang lain. Sampai ke tahap kita frustrated kalau orang kita percaya tu menolak satu benda yang kita minta dia buat, contohnya. Dan pernah berlaku, saya have very high expectation pada seorang, tiba-tiba dia cakap sesuatu yang it's not, you didn't expect. Jadi saya cuba belajar manage supaya kita tahu sekarang ni dia pun ada limitasi. Zaman orang boleh bunuh diri kerana murung disebabkan bos tegur. Itu yang paling kita kena elak. Betul tak? Kata-kata kita tak tahu as a boss, kita tak tahu apa yang sedang terjadi dalam personal life dia. Yes, maybe dia ada pergolakan, gejolak yang sedang turmoil ataupun satu taufan yang melanda kehidupan dia. Kita expect dia sama juga. Macam saya kata lah, orang bersalin. Saya mungkin tersilap cakap dia, workload ni dia minta workload dikurangkan. Rayuan. Tapi akhirnya kita memang cuba consider kan. Jadi tapi tak ramai pentadbir yang mungkin memahami suara hati tu yang kita terlepas cakap ke, akhirnya benda tu menjadi satu perkara. Tengoklah dia tak ada consideration langsung tentang keperluan-keperluan yang spesifik. Sebab mereka rasa hal itu hal perempuan. Hal perempuan dia. I mean, some people yang bersalin tu dia boleh bangun, lepas tu buat pekerja the next day. Some people sakit, lemah, berbulan. Jadi itu spektrum kesihatan. Macam orang sakit, ada di kalangan kita sebenarnya yang sakit yang memang kita tahu sakit kanser, sakit yang tulang, urat dan sebagainya. Somehow kita kena manage lah kan. So saranan saya kepada semua, terutama pentadbir, diri saya dulu, nasihatkan saya sendiri untuk tetap kita empathy dalam apa pun, letak kasut kita, kaki dalam kasut orang tu, insyaAllah. Cuba bagi excuse walaupun ada 99 keburukan pada diri orang lain, satu kebaikan tu yang kita pandang. Kalau ada satu,
Dan kita ni walaupun 99 kebaikan sekalipun, tapi ada satu keburukan yang tu kita besarkan. Itulah patut jadi pegangan kita, InsyaAllah. insyaAllah. Itu InsyaAllah. sikit daripada saya, tambahan komen. Silakan yang sahabat-sahabat yang saya tengok hari ni ramai betul wanita. Dan saya tengok Dr. Tuti, Prof. Tuti, Dekan pergi kan ada mesej tu. Mana dia ada juga bersama kita. Silakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Masih nak bergambar pula kan? Betul Datuk. Terima kasih Datuk atas perkongsian sedikit sebanyak juga penambahan informasi tu. Okey, so Tambah ya. seterusnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Emeritus Dr. Cik Husna atas perkongsian beliau. Tengok semua kawan-kawan lama tak panggil saya Prof. Husna pun. Ya. Dia panggil saya, terima kasih Mat. Saya yang baru kenalah hormat sikit. Ya, bila orang tanya semua orang panggil Mat ke? Saya cakap, respect lah. Dia panggil Prof. Mat, tapi Mat juga. Okey, so daripada pihak fakulti saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah, yang kurang tu daripada diri saya sendiri, insya-Allah. Yang baik tu semua datang daripada Allah SWT. Amin. So dengan itu saya mengakhiri sesi tazkirah ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar dulu. Tapi saya serahkan kepada pihak ICT lah untuk meneruskan acara bergambar ke apa ke. Okey, semua boleh buka kamera. Okey. Okey ya. Belum dari sekarang pun tak apa. Okey, teruskan senyum ya. Sekejap ya. Saya kira ya. Satu, Satu. 2, 3 senyum. Okey dah. Terima kasih. Sama-sama. Semua. Alright, terima kasih. So, terima kasih dan I'm going to leave now insya-Allah. Terima kasih banyak Profesor. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Jangan lupa tak syarahan Tun Sri Lanang saya pada 29 Jun. Okay. 9 Jun ya? Yes. Okay, I will leave now. Terima kasih semua dapat meluangkan masa pagi ni, insya-Allah. Semoga Terima kasih mendapat semua. iktibar pengajaran. Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr.